Okey, Assalamualaikum salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. So, hari ini saya nak berbicara sedikit berkenaan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh seorang pemimpin amanah yang telah mendakwa bahawa Presiden PAS iaitu Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang telah menghina mahkamah susulan satu kenyataan yang telah dibuat oleh Hadi yang menurut laporan Malaysia Kini didakwa berkait dengan keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung dengan petisyen yang telah difailkan oleh Nick Allen. Jadi menurut pemimpin PAS ini, kenyataan Hadi itu lebih kurang macam bersifat menghina hakim dan juga badan penghakiman or something like that, menghina mahkamah lah. Okay. So itu sebenarnya antara pemimpin PAS dengan pemimpin amanah, sebab saya tak boleh bersuara bagi pihak Hadi maupun mana-mana pihak, dan so saya tak nak masuk yang itu. Saya pun dah jelaskan banyak berkenaan dengan isu Nick Allen, dan saya pun dah tegur banyak kali, anda perlu bezakan antara tindakan mahkamah dan isu motif Nick Allen. Ia dua isu berbeza. Dari sudut perundangan, apa yang berlaku dalam mahkamah itu sebenarnya tidak ada cacat dan celanya, kerana ia adalah sesuatu yang merupakan cabaran bagi meminta pihak mahkamah untuk membuat keputusan, dan secara tidak langsung keputusan itu menjadi tafsiran kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan bagi memastikan jika ada bahagian-bahagian dalam enactment Syariah Kelantan yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, dan ada hikmahnya kerana ini membuka ruang kepada kesedaran di kalangan semua pihak bahawasanya ada kelemahan di dalam perlembagaan dari sudut memartabatkan lagi syariat Islam, dan oleh itu pindaan yang bersesuaian harus dilakukan dan gagal dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu juga, termasuk Muhyiddin Yassin, termasuk Ismail Sabri, kerana selepas isu di Selangor sesuatu yang hampir sama berlaku, tidak ada tindakan susulan daripada kerajaan-kerajaan terdahulu. Tetapi dari satu sudut lagi, Nick Allen dalam satu podcast telah secara langsung menyatakan bahawa antara tujuan dia membuat semua ni, dia tidak setuju anda orang Melayu Islam atau orang Islam dihukum, contohnya jika tidak puasa, jika tidak ini tidak itu. Nampaknya bagi apa yang saya perhatikan, pada pendapat saya dia dah sesat, ajaran dah sesat, dan kita juga diperdaya kerana kita sebelum ini diberitahu oleh Nick Allen dia melakukannya untuk mempertahankan perlembagaan, tapi rupa-rupanya ada sebab lain yang pada saya dah menyimpang dari landasan kebenaran. So itu semua saya dah jelaskan. Tapi apa yang saya nak tanya amanah di sini, dalam pada amanah beria-ia hendak mempertahankan badan kehakiman dengan mendakwa Hadi Awang telah menghina hakim dan sebagainya. Di manakah suara amanah ketika pemimpin-pemimpin DAP mengeluarkan kata-kata yang meresahkan Melayu Islam di negara ini, di mana kata-kata itu berunsurkan atau bersifatkan atau bersempadankan anti-Islam, anti-Muslim, bersifat resis, bersempadankan Islamofobia. Di manakah amanah pada ketika Anthony Locke wujudkan satu pentas pada ketika kempen pilihan raya, kemudian ada seorang yang berucap di atas pentas Anthony Locke itu yang mengeluarkan kata-kata yang menghina terus Muslim dan juga secara tidak langsung agama Islam, apabila berkata dia fikir satu parti tertentu itu dia fikir nak potong kemaluan dan sebagainya. Kata-kata beracun yang tidak kita terfikir boleh dilafazkan oleh seorang pada zaman dulu-dulu, kini mereka dah berani lapaskan. Mana apa tindakan yang diambil oleh DAP? Tidak ada. Ya.
minta maaf pun tidak ada. Tindakan yang diambil oleh kerajaan tidak ada. Mana suara amanah pada ketika itu untuk mempertahankan Islam? Mana suara amanah ketika Lim Kit Siang menakut-nakutkan orang bukan Muslim berhubung dengan gelombang hijau, walhal apa yang berlaku dalam pilihan raya adalah satu proses demokrasi? Mana kenyataan amanah apabila seorang adun Selangor bercerita secara negatif di kacamata Islam apabila merujuk kepada kilang arak dan mengaitkannya dengan kata-kata rasis lah, macam-macam lagi kata-kata yang dikeluarkan. Mana suara amanah ketika Komeng mengelirukan orang bukan Islam dengan memberi gambaran seolah-olah apabila seorang perempuan Cina itu di compound, tak silap saya, kerana memakai seluar pendek itu, dia kata itu berkaitan dengan undang-undang yang ada kaitan dengan Islam or something like that, walhal sebenarnya bukan, tak ada kaitan langsung dengan satu peraturan yang berkait dengan Islam, Muslim or whatever. Dia mengelirukan bukan Muslim, pokoknya itulah. Mana suara amanah pada ketika itu? Banyak contoh lagi. Bila Lim Guan Eng membuat satu kenyataan yang menyamakan gelombang hijau dengan roboh kuil ke roboh tokong ke, dan macam-macam kenyataan pedas, beracun, ya, rasis. Mana amanah pada ketika itu? Jadi pemimpin amanah dan secara amnya semua MP, semua pemimpin, jangan bersikap hipokrit dalam zaman ini. Orang bukan bodoh, ya. So saya lihat pemimpin maupun MP sekarang ni memetik isu-isu yang remeh dan memperbesarkannya untuk tujuan politik. Sebenarnya awak di sana untuk memperjuangkan rakyat, dan kalau amanah dia juga memperjuangkan agama, dan saya tidak lihat dia melakukan benda itu apabila ada orang keluar kenyataan bersifat anti-Islam, rasis, bersempadankan Islamofobia. Ya, so amanah perlu fikir balik, adakah hanya kerana mereka rakan sekutu di dalam kerajaan anda kunci mulut apabila kata-kata berbisa dikeluarkan yang meresahkan orang Islam di negara ini? Itu persoalan saya, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.